Apa khabar semua pendengar Pod Jembalang? Dalam video kali ini saya nak ceritakan satu kisah menarik yang saya terima daripada salah seorang follower TikTok Pod Jembalang bernama Saudari Lara Sofia. Assalamualaikum Bang Mat. Peristiwa ni berlaku masa saya ada kursus team building di Bukit Fraser. Kursus ni berjalan selama 3 hari 2 malam dan tempat penginapan kami di hotel sekian-sekian. Macam biasa, satu bilik mesti 2 orang. Saya satu bilik dengan roommate saya bernama Ani. Memang dah lama kenal antara satu sama lain sebab kami satu jabatan. Kawasan hotel kami ni ialah kawasan tumpuan orang ramai, jadi tak adalah rasa takut sangat. Cuma untuk pengetahuan semua, Bukit Fraser bukan macam Cameron Highland. Cameron Highland ni meriah dan ramai orang, tapi Bukit Fraser ni ada sunyi sikit. Pada pendapat saya Bang Mat, tempatnya taklah terlalu sesak dan ramai orang, cuma rasa seram sikit sebab kawasan Bukit Fraser ni dikelilingi oleh hutan tebal. Nak jadikan cerita, pada hari pertama kami adakan aktiviti treasure hunt. Disebabkan ramai yang tak hadir ke kursus ni, kami dibahagikan kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan 5 orang. Kebetulan kawan saya yang Ani tu, dia masuk kumpulan lain. Dipendekkan cerita, masa kumpulan kami nak cari clue untuk checkpoint seterusnya, clue tu berada di sebuah rumah. Mungkin rumah tu ialah rumah penginapan yang berada di kawasan Bukit Fraser. Bila kumpulan saya menghampiri checkpoint seterusnya tu, tiba-tiba saya terdengar orang menangis di kawasan rumah tu. Kebetulan pula clue untuk checkpoint seterusnya tu berdekatan dengan rumah tu. Jadi saya cuba tanya dengan salah seorang ahli kumpulan saya, Korang dengar tak macam ada orang menangis ha? Dan masing-masing cakap tak dengar apa-apa. Dan semua ahli kumpulan saya terpaku bila saya cakap macam tu. Tiba-tiba saya ternampak clue yang kita cari-cari tu. Weh, clue tu ada kat depan rumah tu. Pergilah ambil. Lagi cepat ambil, lagi cepat kita belah. Tapi masing-masing semua tak nak walaupun tak dengar apa-apa. Kebetulan pula dalam kumpulan saya tu semua perempuan. Disebabkan hal tu, nak tak nak saya kena pergi ambil sebab saya ni ketua kumpulan. Dalam hati saya, menyesal pula aku tanya. Saya pun beranikan diri untuk ke checkpoint tu dan ambil clue tu. Semasa saya nak dekat dengan clue tu, bunyi menangis tu semakin lama semakin kuat. Rupanya dengar macam bunyi orang perempuan yang menangis. Saya pun apa lagi, baca selawat banyak-banyak dan sambil tu saya cakap perlahan, Aku nak ambil benda ni je, jangan kacau boleh. Sampai je dekat depan rumah tu, bunyi tangisan tadi tiba-tiba hilang. Apa lagi, dengan pantas saya ambil dan terus pusing menghala ke ahli kumpulan saya untuk lari ke arah mereka. Tapi masa saya nak bergerak tu, tiba-tiba ada satu tangan pegang bahu saya, seolah-olah tak bagi saya beredar daripada situ. Sudah, apa pula ni? Ni tangan siapa pula? Dalam hati saya. Bila saya pandang bahu kanan, saya nampak ada satu tangan macam tangan orang tua. Dalam hati saya cuba baca ayat kursi banyak kali, tapi tangan tu tetap ada dekat bahu saya. Saya cuba bergerak tapi tak boleh sebab tangan tu pegang kuat sangat. Akhirnya saya teringat nak baca selawat. Jadi saya pun cuba baca banyak kali. Masa saya tengah baca selawat tu, tiba-tiba ada satu suara berkata, Tolong saya, sambil menangis. Tapi saya masih tak pandang belakang sebab terlalu takut sangat dengan apa yang ada dekat belakang saya tu. Saya cuba jawab tanpa pandang belakang, Maaf, saya tak boleh nak bantu. Saya hanya lalu je dekat sini. Lepas tu barulah tangan tu lepaskan saya dan saya boleh terus bergerak. Jadi selepas saya boleh bergerak tu, dalam pada takut, saya cuba pusing belakang nak tengok apa yang menangis minta tolong tu. Alangkah terkejutnya saya, lembaga tu adalah seorang nenek tua yang rupanya macam mayat hidup yang dah reput. Tapi saya nampak air muka nenek tu seolah-olah tengah bersedih. Sekali lagi saya beritahu, Maaf ya, saya tak boleh nak bantu. dan saya terus beredar daripada situ. Ahli kumpulan saya tanya, Apa yang kau buat lama-lama dekat situ? Berdiri lagi tadi tak bergerak-gerak. rupa-rupanya ahli kumpulan saya ni tak nampak apa yang jadi dekat saya. Apa lagi, kami pun beredar daripada situ cepat-cepat, takut lain pula yang jadi je nanti. Sesudah habis saja aktiviti untuk hari pertama, masing-masing masuk ke bilik untuk bersihkan diri dan makan. Waktu malam pula, ada ceramah dan hasil rumusan aktiviti dalam dewan. Habis je, terus masuk bilik dan tidur. Jadi, sebelum tidur, macam biasalah, saya bersembang dengan si Ani ni pasal peristiwa siang tadi. Ani, siang tadi masa grup kau sampai dekat checkpoint dekat rumah penginapan tu,
kau ada dengar apa-apa tak? Tak ada pula. Kenapa? Dalam hati saya, sekarang saya cerita dekat Ani malam-malam macam ni, ada si Ani ni tak boleh tidur pula. Dalam fikiran saya tertanya, apa yang nenek tu nak sebenarnya sampai minta tolong dekat saya? Saya pun malas nak fikir panjang. Saya cuba lelapkan mata. Beberapa saat saya lelapkan mata, tiba-tiba saya terdengar lagi orang menangis, macam kejadian siang tadi. Dalam hati saya, ingatkan dah habis, ada lagi pula. Tapi kali ni saya dengar macam ramai suara menangis. Bunyinya tu datang daripada luar tingkap. Apa pula lah kali ni, nak tidur pun tak senang dalam hati saya. Saya pun bangun untuk lihat kat luar tingkap apa yang jadi. Kali ni, masa saya tengok dekat luar tingkap tu, saya terkejut gila bila nampak pocong berkeliaran dekat luar tingkap tu. Bukan satu, tapi banyak Abang Mat. Ini adalah kali pertama saya nampak pocong yang banyak berkeliaran dekat satu tempat. Dah macam perkampungan pocong pula saya tengok. Dengan pantas, saya pun tak tunggu lagi, naik atas katil, terus tarik selimut, baca selawat dengan ayat Quran, tidur. Alhamdulillah, bunyi tangisan tu tak lama kemudian berhenti dan saya terus boleh tidur. Tapi malam tu, saya dapat mimpi yang agak pelik. Dalam mimpi tu, saya pergi ke satu perkampungan. Dan di perkampungan ni, banyak mayat berkelimpangan dan berbungkus dengan kain kafan. Pada keesokan harinya, iaitu hari terakhir di Bukit Fraser, saya nampak perkara yang sama, iaitu saya nampak nenek tua tu lagi dalam perkampungan yang sama dalam mimpi saya. Jadi, baru saya tergerak hati nak tanya sebab saya tak nak timbulkan rasa panik antara peserta lain. Masa dalam bas, baru saya tanya kumpulan lain tentang peristiwa semalam masa treasure hunt. Korang ada dengar suara orang menangis tak? Ataupun nampak apa-apa masa aktiviti treasure hunt? Semua kata tak ada, termasuk kawan saya yang Ani tu. Dan saya juga bertanya kepada peserta lain, terutama peserta lelaki, sebab saya tahu malam tu diorang lepak dekat luar bilik sambil isap rokok. Mereka pun berkata perkara yang sama, tak nampak apa-apa dekat luar bilik malam-malam. Agaknya saya seorang je yang nampak malam tu. Saya terfikir, apa sebenarnya yang jadi dekat Bukit Fraser masa dulu? Kenapa mereka menangis dan meminta tolong? Entahlah Abang Mat, saya sendiri pun tak tahu. Tapi 2 malam dekat Bukit Fraser memang tak nyenyak tidur dibuatnya. Nasib baiklah hanya 3 hari 2 malam. Begitulah kisah saya. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Selamat malam.